Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi Cikgu Siti untuk mata pelajaran Sains. Okey, Cikgu ada sesuatu hari ni. Jeng jeng. Okey, apa ni? Okey, dalam dia ni. Keluarkan lagi keluar ini. Okey, semua tahu ni kan? Benda viral sekarang. Apa dia? Cool fever kan? Okey, yang mana kanak-kanak suka buat uji kaji sendiri kat rumah sekarang. Okay, dia rendamkan dalam air kan. Lepas tu tengok perubahan saiz. Betul tak? Itu kita nak buat hari ni. Hari ni kita nak belajar kemahiran proses sains. Okay, menggunakan uji kaji terhadap cool fever ni. Okay, cool fever ni gunanya untuk apa sebenarnya? Okay, sebenarnya digunakan untuk menyerap suhu badan yang panas kan. Kalau kita demam, biasanya mak akan tampalkan di dahi, di belakang leher kan. Okey, untuk mengurangkan suhu badan yang panas. Okey, samalah konsep kalau orang dulu menggunakan tuala basah kan, dia letakkan di dahi ataupun dilap-lapkan di badan. Sama juga konsep macam kita ambil segelas air sejuk, kita letakkan di tepi pipi, okey, kita akan rasa sejuk. Okey, kita maksudnya menunjukkan haba telah bertindak balas terhadap rangsangan deria sentuhan kita. Okey. Okey, untuk hari ni cikgu nak buat uji kaji terhadap cool fever ni, yang mana cikgu dah rendamkan. Okey, rendamkan cool fever ni. Okey, ini saiz asal dia. Yang ini selepas kita rendamkan selama 8 jam. Okey. Okey, kita akan buat pemerhatian. Okey, dan kita akan belajar kemahiran proses sains dalam keseluruhan uji kaji ni. Kita libatkan semua kemahiran proses sains yang kita akan pelajari nanti. Okey, pertama sekali kita buat kemahiran proses sains yang paling asas sekali, kita buat pemerhatian kan. Okey, yang paling ketara kat sini adalah kemahiran proses sains memerhati. Yang paling ketara adalah apa yang dapat kita perhatikan. Okey, apa yang dapat kita perhatikan adalah perubahan saiz cool fever. Okey, perubahan objek ni iaitu saiz cool fever berubah. Betul tak? Okey, jom sama-sama belajar dengan Cikgu Siti. Okey, kemahiran saintifik dan iaitu kemahiran proses sains yang lain. Okey, jom. Okey, baiklah. Okey, kemahiran saintifik kan terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Okey, hari ni kita nak belajar kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains kan ada 12. Okey, yang pertama kita nak belajar memerhati. Okey, yang kedua mengelas, yang ketiga mengukur dan menggunakan nombor, kemudian yang keempat membuat inferen, okey, kelima meramal, keenam berkomunikasi, ketujuh menggunakan perhubungan ruang dan masa, ke-8 mentafsir maklumat, ke-9 mendefinisi secara operasi, ke-10 mengawal pemboleh ubah, ke-11 membuat hipotesis dan ke-12 mengeksperimen. Okey, kita nak buat eksperimen ini. Okey, uji kaji ini kita nak sambil-sambil kita belajar kemahiran proses sains. Kita nak buat uji kaji terhadap cool fever. Okey, menggunakan semua kemahiran proses sains. Okey. Okey, kemahiran saintifik yang pertama. Okey. Kita alihkan sekejap. Okey, kita dah buat pemerhatian kan. Okey, yang ni. Ni saiz asal dia. Okey. Saiz asal. Okey, tiada perubahan lah. Okey, selepas. Okey, ini perubahannya. Ni selepas 8 jam. Okey, kita buat pemerhatian tadi. Okey, mula-mula kalau 1 jam kita ambil. Okey, ukur lilit ni. Ukur lilit cool fever ni saiz dia. Itu dah. Kita dah mengukur dan menggunakan nombor. Itu kemahiran proses sains. Mengukur dan menggunakan nombor. Okey, kita buat catatan. Okey, 1 jam. Okey, 6 cm. Apabila 2 jam. Okey, saya buat pemerhatian. Okey, 10 cm. Bila masa selepas 4 jam, 14 cm. Apabila 8 jam. Okey, 16 cm. Okey, itu perubahan saiz yang berlaku pada cool fever. Okey, kita dah guna mengukur dan menggunakan nombor. Okey, kemudian kita alihkan maklumat tu dalam bentuk jadual begini. Okey. Ini kita telah
berkomunikasi, menggunakan jadual ni sebagai komunikasi kita nak sampaikan maklumat pemerhatian kita tadi kan. Okey, dan kemudian kita boleh mentafsir maklumat tersebut. Itu kemahiran proses sains juga. Okey, dalam bentuk jadual begini, okey, mesti ada di atasnya adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dan di bawahnya adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, cikgu letakkan sebagai PM ni bagi senang ingat. Okey, PM ni pemboleh ubah dimanipulasi, manakala di PB adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, supaya kamu senang ingat PM, PB. Okey. Biasanya dalam jadual mesti biasanya PM di atas, PB di bawah. Sebab pemboleh ubah dimanipulasi akan mempengaruhi, akan menghasilkan apa yang kita akan nampaknya pada pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Okey, di sini pemboleh ubah dimanipulasi adalah masa. Okey, dalam jam lah. Okey. Pemboleh ubah bergerak balasnya adalah saiz objek, saiz cool fever tadi. Okey, cikgu letakkan kat sini sebab sebagai objek, sebabnya okey, ini akan jadi nota kamu selepas ini. Okey, kita dah buat catatan. Okay. Untuk uji kaji ini kita boleh buat tujuan penyiasatan kita. Okey, untuk apa tujuan penyiasatan tadi? Okey, biasanya tujuan penyiasatan kita ambil apa untuk menyiasat hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Okey, kalau di sini pemboleh ubah dimanipulasinya adalah apa? Okey, masa. Pemboleh ubah bergerak balasnya adalah saiz objek kan. Sebab tu cikgu biasa sarankan pada anak murid cikgu, okey, dapat je jadual. Bila kita buat jadual, kita terus tulis PM, PB. Okey, PM di atas, PB di bawah. Jadi senang untuk buat menjawab soalan-soalan kemahiran proses sains yang seterusnya. Okey. Okey, di sini tujuannya untuk menyiasat hubungan di antara masa dan saiz objek. Okey. Okey, ini kemahiran proses yang paling asas lah. Kemahiran proses sains yang paling asas tadi kita buat. Kemahiran membuat pemerhatian. Okey, pemerhatian yang kita buat mestilah berkait rapat dengan pemboleh ubah bergerak balas dengan PB. Okey, apa yang paling kita nak tengok, apa yang kita paling nak perhatikan. Okey, mestilah di sini adalah saiz objek kan. Nampak apa pemerhatiannya? Okey, pemerhatiannya adalah saiz objek semakin membesar, ataupun awak boleh tulis saiz cool fever semakin membesar. Okey. Seterusnya, okey, kemahiran proses sains yang seterusnya mengawal pemboleh ubah. Okey. Okey, pemboleh ubah. Kita ada 3 pemboleh ubah. Okey, yang pertama pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, cikgu dah letak situ PM ya. Okey. Apa maksud pemboleh ubah dimanipulasi? Dimanipulate, diubah-ubah. Okay, yang tak sama, dia berubah-ubah. Okey. Di sini apa pemboleh ubah dimanipulasi? Masa kan? Masa dalam jam kan? Nampak dia dimanipulasi, diubah, berubah. Masa 1 jam kita tengok, lepas tu kan nanti masa kedua jam. Okay, kemudian selepas 4 jam, kemudian 8 jam, okay, kita buat pemerhatian kan. Itu pemboleh ubah manipulasi yang berubah-ubah kan. Okey. Yang kedua pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Di sini kita nak tengok apa? Okey, apa maksud pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh ubah bergerak balas adalah pemboleh ubah yang kita nak tahu apa hasil ni, apa hasil dapatan uji kaji kita. Okey, apa yang bergerak balas apabila berlaku pada pemboleh ubah manipulasi, apa jadi pada pemboleh ubah bergerak balas. Okey, berdasarkan uji kaji cool fever kita, apa? Okey, saiz objek kan? Saiz objek. Okey, dalam sentimeter. Sebab tu cikgu cakap, cikgu biasakan terus tulis PM, PB. Terus tulis PM, PB. Jadinya senang nak menjawab persoalan yang seterusnya. Okey, yang terakhir pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan, maksud malar maksudnya sama. Malar je, sama je. Okey, di sini apa yang sama? Okey, bentuk objek tersebut kan. Dalam setiap
Jam bentuknya tetap sama. Kan tidak berubah. Malar dia. Semua sama bentuknya kan. Tidak berubah bentuk objek. Okey, seterusnya kemahiran proses sains. Yang seterusnya membuat ramalan. Okey, nampak ya? Okey, membuat ramalan. Apa maksud membuat ramalan? Maksud membuat ramalan, kita membuat jangkaan awal. Jangkaan. Okey, jangkaan tu mestilah logik ataupun munasabah. Boleh diterima akal maksudnya. Okey, apa yang berlaku selepas 24 jam. Contoh soalan kat sini. Apa yang berlaku pada cool fever ini selepas 24 jam? Okey, apa yang munasabah yang boleh kita ramalkan kepada cool fever ni? Okey, kita tak boleh cakap kemungkinan kita tak boleh cakap cool fever akan meletup. Cool fever ini akan berapi, mengeluarkan api. Tak boleh sebab itu tidak munasabah, tidak boleh terima akal. Okay, kita boleh bagi buat ramalan apa yang logik ataupun munasabah. Okay, cuba fikir. Kan, okey, kita boleh jawab saiz objek ini tetap sama. Selepas 24 jam, saiz tetap sama. Macam itulah juga. 24 jam, 25 jam, 26 jam tetap sama saiznya macam ni. Okey, faham ya? Okey, kenapa? Okey, membuat inferen. Membuat inferen. Okey, apa maksud membuat inferen? Memberikan sebab. Okey, memberikan sebab. Inferen ni minta beri sebab. Kenapa? Okey, kenapa kita kata tadi saiz dia tak berubah, saiz dia tetap sama. Okey. Okey, sebab kerana objek tidak dapat menyerap air lagi. Kan? Okey. Okay, kalau inferen mesti ada kerana. Contohnya kalau cikgu tanya, berikan inferen kenapa Ahmad tidak datang ke sekolah. Okey, kerana Ahmad sakit kaki. Mesti ada perkataan kerana. Sebab inferen ni sendiri, maksud inferen suruh memberi sebab. Kalau sebab mesti ada kerana. Okey, kemudian bagilah alasannya. Okey. Seterusnya pola. Okey, pola dalam sains dia ada dua je. Dia tak boleh lari dah. Mesti dua juga. Okay, sama ada polanya menurun ataupun pola menaik. Tak ada pola yang lain. Okey, berdasarkan uji kaji kat sini. Okay, berdasarkan uji kaji kita. Okey, polanya macam mana? Okey, kat sini. Semakin masa bertambah, polanya apa? Okey, semakin bertambah. Jadi, pola kat sini. Okey, pola bagi uji kaji kat sini adalah menaik. Ataupun kita boleh cakap juga sebagai bertambah. Okey. Okey, seterusnya hipotesis. Okey, kemahiran proses sains membuat hipotesis. Okey, apa maksud hipotesis? Okey, kemahiran proses sains membuat hipotesis. Kemahiran adalah ialah membuat pernyataan umum yang berkait dengan pemboleh ubah, manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Biasanya kemahiran membuat hipotesis ni adalah kita gunakan perkataan jika PM maka PB. PM tu pemboleh ubah manipulasi, PB tu pemboleh ubah bergerak balas ya. Jika PM maka PB ataupun kita gunakan semakin PM semakin PB. Okey. Okey, kalau kat sini kita tengok semakin apa PM? Okey, semakin pola dia bertambah kan? Semakin bertambah masa, semakin bertambah saiz objek. Kan? Semakin bertambah masa, semakin bertambah saiz cool fever. Itu pola untuk uji kaji cool fever ini. Okay, semakin bertambah masa atau jika masa bertambah, maka saiz objek pun bertambah. Ataupun semakin masa bertambah, maka saiz objek bertambah. Okey. Yang akhir sekali, kita boleh kita buat kesimpulan daripada uji kaji ni. Okey, kesimpulannya, hasil penyiasatan ataupun rumusan jika hipotesis yang diuji itu betul. Okey, kalau betul, kesimpulannya kita pakai je balik hipotesis tadi. Kita guna pakai hipotesis tadi. Okey, jika masa bertambah, maka saiz
bertambah. Itu kesimpulannya. Jika masa bertambah, maka saiz cool fever bertambah. Semakin masa bertambah, semakin bertambah saiz cool fever. Pun betul. Okey. Okey. Itu saja untuk KPS. Baiklah, itu saja kemahiran proses sains yang kita belajar hari ini, yang mana cikgu gunakan satu eksperimen bagi menjawab beberapa ataupun kesemua kemahiran proses sains. Okey, kamu boleh buat uji kaji ni sendiri, baby air ni sendiri dekat rumah, tapi dengan kebenaran ibu bapa. Kalau ada cool fever yang dah tak pakai, adik dah pakai, dah tak guna nak buang, kamu boleh buat uji kaji sendiri. Okey, tak perlulah minta ibu bapa beli semata-mata nak buat uji kaji ni. Nanti ibu bapa marah pula cikgu. Okey, jangan. Okey, tapi kalau dengan kebenaran, boleh. Okey, sekian saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa.